اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa limasyaikina wa liman ahabbana wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillah. Pada malam ini insya-Allah kita cuba drill dulu. Jadi kita akan tengok bagaimana cara kita nak drill. Tuan-tuan boleh pilih kaedah mana. Jadi saya akan cadang satu kaedah. Peraturan drill kita sepatutnya kita belum boleh buat lagi. Sebab kita belum habis lagi dia punya nahwu dan saraf. Saya jangka-jangka kita boleh drill dalam 5 minggu lagi. Tapi saya fikir-fikir kita cuba dulu buat. Jadi kalau tak tahu saya beritahu. Yang tuan-tuan dah tahu tu cuba ingat balik. Jadi bila kita drill kita akan ingat balik bagaimana isim bercantum, ya. Bagaimana fi'il madi bercantum dengan apa tu domer, ya. Dan kita ingat domer-domer munfasil dan muttasil. Jadi kita belajar, bila kita drill kita akan go through semua apa yang kita belajar secara praktikal. Jadi dan kita akan drill based on kita punya topik dari 5 maqasid syariah yang kita belajar lepas. Ingat maqasid 5 iaitu nyawa, harta, ya, keturunan, agama, ya, dan sebagainya kan. Ini kaedah drill ini saya tak tahu siapa yang pernah buat, tapi memang saya buat dalam program saya supaya tuan-tuan belajar bahasa Arab ada meaning. Mana bila baca saja Quran, wah ini maqasid yang pertama. Ya, bila baca saja Quran ini maqasid tentang harta. Jadi malam ini kita akan buat maqasid tentang harta. Ya, harta dalam bahasa Arab dia panggil al-mal. Al-mal. Ya, al-mal. Okay. Dan juga banyak dibawa dalam bentuk amwal. Amwal tu jamak. Harta-harta. Ya, dia juga bawa dalam bentuk mufrad, al-mal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banun. Harta dan anak-anak zinatul hayah. Hiasan dunia. Ya, hiasan dunia. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu adalah ujian, bukan fitnah, ujian. Jadi bagaimana kita menghadapi ujian dari harta kita. Jadi hari ini tajuk berkenaan harta, bukan berkenaan dengan anak. Ya, bagaimana kita membelanjakan harta kita berdasarkan panduan Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat yang tuan kena cari, ya, tentang harta. Ya, harta. Jadi di bawah tajuk harta ini dia panggil infak. Ya, dia panggil infak. Kalau kita nak tulis al-infak dalam bahasa Arab, al-infaq. Al-infaqu. Ingat bila ini kata nama. Ya, tak boleh kata al-infaqa. Tak boleh kata al-infaqi. Al-infaqu iaitu kita kata apa? Memberi makan. Tak? Memberi makan, al-infaq. Jadi bila kita tengok al-infaq, kita akan cari root dia. Root dia, cuba cari root dia, tuan-tuan. Yes, root dia nafaqah. Itulah kita nak root itu. Bila nafaqah ni fi'il madi, artinya dia telah berbelanja. Al-infaq ini perbelanjaan. Boleh? Nafaqah ni fi'il madi, past tense. Ya, nafaqah. Okey. Jadi saya buat dulu ini, kita tinggal dulu apa tu kita punya struktur ayat.
Ya, sebab saya nak try tengok nafaqah. Bila kita nafaqah, tengok nun ini fa'ul fi'li. Boleh? Ingat lagi tak? Dari segi nahu. Saraf. Ini ainul fi'li. Ini lamul. Ingat lagi tak tu? Ingat. Fa'ala. Yes. Dia datang dari pattern dia fa'ala. Ingat balik tu fa'ala. Ya, nafaqah. Nafaqah ni fi'il madi ya. Root dia dari fa'ala. Ya. Ada banyak ayat berkenaan nafaqah ni. Tuan-tuan ya. Jadi biasanya bila kita nak read daripada Quran, kita kena buat penyelidikan sikit. Jadi hari ini saya ambil penyelidikan dari beberapa orang yang bukan Islam yang telah mengambil manfaat dari konsep infak. Mereka berbelanja habis-habisan ya untuk infak, sedangkan mereka bukan beragama Islam. Kita lihat dari sudut itu. Ya, dari sudut agama sudah banyak kita tengok kan. Imam Ghazali kata, Imam Syafi'i kata, ulama-ulama kita kata. Jadi kita tengok pula orang barat kata apa. Bukan kita nak mengagungkan dia, kita nak tengok bagaimana orang-orang ni mengambil kesempatan daripada infak ini. Ya. Okey. Salah satu orang yang saya jumpa, nama dia Gerard G. Jemfoski. Ya. Tak apa Dr. Nabi? Gerard. Ya. Gerard G. Jemfoski. Ni orang apa ni? Polis ya? Polis ya. Jemfoski. Okey, kita tengok. Tapi orang kita pun ramai yang berani berbelanja habis-habis ya. Untuk tujuan kita kaji ni, kenapa mereka berani mengeluarkan wang begitu besar? Kalau dalam pergi ke Oxford University, banyak ruang-ruang di situ ditaji oleh orang kaya. Sampai ke Warren Buffett pun taja hall. Kan? Bill Gates menaja bermacam-macam keadaan dalam tu. Jadi hari ni kita telah menaja apa di universiti tempatan yang kita ada ini. Ya, jadi jangan ke mana ni, kita lihat apa kata mereka. Gerard Jefonsky, dia menulis buku Love is Getting Go of Fear. Dia buku dia. Nama buku pun kita dah seronok kan? Okey, Love is Getting apa tadi? Getting go ya? Getting go of fear. Tengok bagaimana love itu menghilangkan ketakutan. Okay. Dia kata, all that I give is given to myself. Dia kata, all that I give is given to myself. Ya, kata dia, all that I give is given to myself. Okay. Banyak kata-kata mereka ni sama dengan Al-Quran. Mereka ikut Quran ke Quran ikut mereka? Na'udzubillah. Ya, mereka ikut dalam Quran. Ya. Okay. Apa yang saya beri adalah kepada diri sendiri. Ya. Ya. Dan satu statement dia kata lagi, saya dapat baca di sini. Katanya, to give is to receive. To give is to receive. Okey, tengok ya. To give is to, bukan to go to receive. Ya, memberi artinya menerima. Okey, bagi contoh. Nanti kita bawa daripada Quran. Bila kita memberi kepada orang, kita jangan harap orang yang sama akan pulang balik. Tetapi orang lain yang kita tak sangka-sangka akan memberi kepada kita balik. Sebab itu dia kata dia menggunakan konsep universal bank account. Ya, universal bank account. Yang manager ni satu saja. Universal bank accounts. Ya. Ya, kita memberi pada orang dan kita akan dapat balik
tanpa kita ketahui siapa dia. Dalam Quran banyak ayat yang mengatakan bank account ni. Tapi tak katalah bank universal bank account. Konsep ni ya, memberikan. Okey. Ya. Okey, sila lihat surah 17 ayat 7. Okay. Tapi tak ada dah tema duka. Ya. Ya, dalam Quran. Surah 17 ayat 7. Ya, ayat Isra. Cepat Tuan-tuan buka Isra ayat 7. Ya. Surah Al-Isra ayat 7. Tuan buka. Ni now kita drill ni. Kita drill dah. Ayat dia berbunyi in ahsantum li anfusikum. Ayat dia. Bawah lagi. Tak. Ada lagi. 17 ayat 17. Ayat 17. Oh, ayat 17. Ayat 17. Sorry. Surah 17 ayat 7. Ya. Al-Isra ya. Okey. Ya. Dan tengok sini. In santum ahsantum li anfusikum. Tum li anfusikum. Okey. Ayat dia wa in asatum tum falaha. Okey, tuan sekarang kita mula dari falaha. Okey. Ya. So bila kita drill untuk salin ayat ni, bila kita drill, kita nak kena baca semua ni. In, apa benda in ni? Bukan in ni jika. Kalau sesungguhnya inna. In ni ada nama dia. In syarat. Jika awak buat baik, ya, sebenarnya awak buat baik pada awak sendiri. Ya, in ahsantum, jika kamu semua, ingat tum ini kamu semua. Ya, boleh? Ini dhamir bersambung. Dhamir antum bersambung. Jika kamu semua baik, root dia hasunah dulu. Daripada pattern fa'ula, hasunah baik. Tapi kalau ahsantum ni kamu melakukan, membuat baik. Jika kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik bagi diri kamu. Ikat? Li itu maknanya? Li artinya bagi. Ampus ni diri kamu. Mufrad dia nafsun. Kita kata nafsu nafsi. Ya, masing-masing kan? Betul? Jika kamu semua buat baik, kamu sebenarnya buat baik pada diri kamu. Dan jika kamu buat buruk, asaktum ni buat jahat, falaha, kamu tanggung diri sendiri. Yang buat baik akan dapat balasan di bawah teori universal bank account, dan yang buat jahat pun akan dapat balasan. Malah balasannya segera Tuhan beri, ya, di atas keburukan yang kita lakukan. Jadi itu kita drill ayat ni. Jadi tuan-tuan, datuk-datuk kena baca ni dan kena ingat in ahsantum, jika kamu semua, ini fi'il madhi, ahsantum, ya, ahsantum, ini fi'il madhi mabni, ya, mabni ala sukun. Nampak tak? Nanti saya baca sekejap lagi, saya baca dengan detail. Untuk pertama kali ni kita nak beritahu saja bagaimana cara kita drill. Kita tak boleh pakai ayat banyak.
Lebih-lebih pun 5 ayat saja. Hari ini dalam 3 ayat saja yang kita boleh diri, yang berkaitan dengan tajuk al-infak. Ya, al-infak maknanya termasuklah kita buat baik, membelanjakan orang, ya, hantar sahabat-sahabat kita pergi umrah, pampanya kan, belanja tiket, ya, pergi haji, ya, beri makan dan sebagainya, kenduri arwah, tahlil. Ini artinya kebaikan yang kita buat. Sebenarnya kita buat untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, ya, dia gunakan teori boomerang. Betul tak boomerang? Boomerang ya? Bila kita lontar tu, kita kembali balik. Dia akan balik kepada kita balik. Ada berpuluh ayat sebenarnya yang support teori infak. Teori ini. Sebenarnya teori boomerang tu diambil dari Al-Quran. Ya, nama je boomerang kan? Macam ni kalau lontar tak kembali balik? Wa in asatum. Ni asatum. Ni fa'il madhi mabni ala sukun. Jika kamu buat jahat, falaha, maka bagi kamulah, kamu kena bertanggungjawab lah. Bila buat jahat, tanggung sendiri. Allah Ta'ala akan balas tidak lebih tidak kurang. Tapi bila kita buat baik, dia punya balasan dia berganda-ganda. Dia mengikut matematik Allah, bukan matematik manusia. Matematik Allah. Jadi bagaimana matematik Allah? Ini kita nak tunjukkan macam mana matematik Allah berdasarkan ayat yang akan kita baca nanti. Ya. Jadi Gerard kata love is getting go of fear. Mana membelanja tu sebenarnya menjadikan kita hilang takut. Kan? All that I give is given actually to myself. To give is to receive. Ada 2 lagi yang saya catik. Okay. Dan dalam satu ayat saya lupa ayat dia, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Tu saya suruh Datin Berduka cari tadi. Ini. Ada? Itu ayat yang kedua. Okey. Kan? Ya. Al-Baqarah. Waladzina kafaru. Tak ada. Alladzina yunfikuna amwalahum. Oh, ni nak kafaru bi ayatina. Bukan. Saya lupa, minta maaf. Ayat berapa tadi? Ayat okey, ayat berniaga. Alladzina yunfikuna amwalahum. Okey, siapa jumpa? Betul kan? Okey, tuan-tuan. Okey, kita tengok sini ya. Okey, dapat kamera. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang, allazina tu orang-orang yang, yunfikuna fa'il mudhari' daripada nafaqah. Ya, nafaqah. Amwalahum daripada mal, harta-harta mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Ya, kamathali habbatin, seperti satu biji. Yes, sebiji. Biji ni biji benih. Kalau kita letak dalam poket, dia tak akan tumbuh sebab dia tak bertemu dengan syarat-syarat dia. Selagi kita letak dalam poket, dia tak akan tumbuh. Kecuali kita letak di tanah, dia akan tumbuh. Itu maksudnya wang kita dalam bank mesti dibelanjakan. Jangan simpan. Tu. Okey, teori dia. Kama salihabatin, seperti biji. Tuan-tuan Tuan-tuan kena pergi kita sama ya, takut lambat habis. Sebiji RM1 yang kita belanjakan, dia akan tumbuh 7 cabang. Tujuh cabang daripada sebiji ya. Dia akan 7 cabang. Cabang tu dia panggil sanabil. Sanabil ni maknanya cabang-cabang, dahan. Setiap dahan ini dia berpecah kepada 100. Berpecah kepada 100. Yang ini pun 100. Yang ini pun 100. Yang ini pun 100. Yang ini pun sanabil. Okey, ini nama dia sanabil. Ya, 100. Jadi berapa ratus? 700.
Sanabil. 100 eh? 100. Tuan-tuan, dan setiap ini nama dia sanabil, ini ada 100 sanabil, betul tak? Betul tak? Setiap satu sanabil ini dia akan mari sini balik. Dia akan mari sini balik. Mana you gambarkan sanabil ni, ini 7 balik. Sebab dia kata wallahu yudha, Allah menggandakan yang satu ni jadi macam ni balik. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, maha mengetahui keperluan kita yang mendermakan itu. Senang je ayat dia. Kalau dia tahu kita ni makin banyak menderma, makin banyak lagi dia bagi, makin ini dalam Quran, tak boleh nak lari jauh. Ayat dia alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin, seumpama satu biji ambatat sab'a bil kulli sumbulatin mi'atu habbah. Okey tuan-tuan, Al-Baqarah. Cari siapa di sini yang pakar mencari? Okey, tadi ya. Okey tuan-tuan. Okey. Sama 7. Okey. Ada orang tanya kita, kenapa 7? Tak 10? Kenapa 7? Kenapa 7 ya? Langit 7 lapis. Hari kiamat pun akan berlaku pada hari ke-7. Dibangkit pun dah hari ke-7. Macam mana Ustaz lah tahu, macam dah pergi je. Seminggu pun 7 hari. Tuan-tuan ya, laba-laba dia buat sarang, ada berapa cabang dia? Ya? 7. Laba-laba buat sarang, ada 7 ni. Siapa yang pernah langgar sarang laba-laba? Kalau masuk hutan tu, ya? Laba-laba dia tak pandai kira hak 7 yang pandai. Hak 7 yang pandai. Tuan-tuan ni. Ni ya. Laba-laba ni, tengok. Ni, ini diikat pada kayu kan? Ini diikat pada kayu kan? Ini diikat. Ini panjang ni. Ini diikat. Ini diikat. Ini diikat 7 ni. Orang jogging pakai cakap bawa pergi langgar. Betul? Betul. In between 7 ni tuan-tuan, dia ada spot. Orang-orang halus. Orang halus. Dan dalam Al-Quran, satu surah dia sebut surah laba-laba. Surah laba-laba. Al-Ankabut. Nah, laba-laba laba-laba. 7 laba-laba ni. Jadi tuan-tuan, what is the use of this line? Ada lagi dua. Ini tak berapa, tak pasti 7 ya, ini 7. Kalau tuan-tuan jumpa laba-laba 8, itu laba-laba mungkin ada masalah tu. Dia hilang kaki sebelah. Dia hilang kaki sebelah. Ada masalah. Tuan-tuan ya? Tuan-tuan ya? Dalam Quran dia kata ayat Al-Ankabut tu, ayat Al-Ankabut tu banyak kaitan dengan infak. Banyak kaitan dengan infak. Infak ini belanja. Bagaimana kita nak belanja kalau kita tak ada wang? 262. Apa baca ya? Alladzina yunfiquna amwalahum. Orang-orang yang membelanjakan pada jalan Allah. Seperti satu biji. 261. Ya, please write down ya. 261. Nanti kita lagi. Okey. Tengok. Okey. Okey, tuan-tuan. Tengok. Okey. Sanabil ni lah. Sanabil lah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin, seumpama satu biji. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. 262. Ini allazi. Ya. Ini lah. Okey. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan. So tuan-tuan dan puan, boleh tak tengok ke Ankabut ni kejap?
saya nak kaitkan dengan teori-teori ya. Okey. Ada sini. Ada ya? Orang yang menginfakkan hartanya. Ya. Okey. Al-Baqarah yang Tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut kita supaya tengok bagaimana Ankabut menyusun strategi kehidupan dia. Ankabut tu laba-laba. Laba-laba. Ya. Kalau sudah faham cara Ankabut membina strategi kehidupan dia, maka tengok pula semut, bagaimana semut melaksanakan strategi dia. Lepas tu tengok pula lembu, bagaimana lembu menghasilkan makanan untuk manusia. Semua surah-surah dalam Quran tu yang menggunakan nama haiwan ada kepentingan untuk manusia. Kita kaji Ankabut. Ankabut ini dari segi saintifik, ini bila duduk di sini, bila ada musuh datang sini, dia tahu. Dia tahu dah. Kalau ada di sini, ya sentuh, dia tahu dah. Laba-laba tahu dah. Laba-laba duduk berehat sini. Di center. Bila dia pergi mana-mana pun, kalau dia tak yakin, dia akan bina lagi rangkaian dia. Ya, yakin dia. Tuan-tuan, kalau kita kaji mendetail, this is what we call the global dunia hari ini adalah banyak bergantung pada the increase of the networking among nations. Nampak tak? Ya. Trend dunia hari ini adalah trend network world. Bukan lagi single trading, network world. Maknanya ini boleh dunia kan. Kita dari Malaysia, kita hantar barang sampai ke Poland, ya, sampai ke Tibet, sampai ke China dan sebagainya. Tengok pula hadis Nabi. Nabi kata, tutuplah ilmu walaupun sampai negeri China. Bukan negeri China itu jauh, tapi budaya China itu yang patut kita tiru. Rajin, amanah, jujur. Dia bekerja rajin kan. Dia tak lawan tokek China ni. Cina-Cina dululah, sekarang tak tahu dah kan. Dia kata kan, itu Cina zaman Nabi agaknya. Tahu dah? Okey, ini kan, ini dia. Ini dia katakan networking, network world. Siapa yang kata ni? Yang kata ni manusia, nama dia Dracus. Tahun 64 dia ramalkan in New Realities dalam buku dia. Ya, New Realities. Dia meramalkan bahawasanya dunia hari ini perniagaan dia banyak bergantung kepada realitinya adalah network. Ya, network world. Start tu jadi laman web tu dia. Ya. Website tu dia. Oh ni ya, betul. Laman sesuatu. Betul. Oh, tak boleh cari makan juga jago ni. Jadi tuan-tuan, Facebook lah. Jadi kita tengok ni, kalau kita tak faham ini, bagaimana kita nak impak? Bagaimana nak impak? Ya, jadi dengan ada ini sebagai struktur untuk kita memajukan bisnes kita di dunia, bukan lagi di langit terbuka. Bukan lagi dunia yang sempit, langit terbuka. Hari ini kalau Presiden Amerika tu nak makan apa ni, tongkat ali, ya dia tekan di komputer, dia punya center dia di Thailand, pengeluar dia. Tapi besok dah sampai dekat pintu dah tongkat ali. Kan? Kenapa? Sebab dia bina networking. Ada berapa ribu network untuk tongkat ali saja di dalam dunia ni. Jadi tuan-tuan, to be good in business is to build your own network. Satu lagi kita kena ingat, to be rich is to sell. Ayat Quran, no selling, no rich. Betul tak? Ayat Quran tu Ziegler kata to be rich is to sell. Itu ayat Quran. Nak kaya mesti nega. Sebab itu dia kata dalam Quran, tijarah, hal adullukum ala tijarah. Nak ke kamu aku tunjukkan satu perniagaan, satu cara untuk dapat kaya, iaitu tijaratin tunjikum min azabin alim. Tijarah ni dia punya root jarah. Perniagaan. Tajara mean focus. Betul tak? Strategi, fokus, strategi, bersungguh-sungguh, amanah, jujur, semua duduk dalam konsep tijarah. Ya.
Tajara ke tijara? Tajara. Root dia. Okey. Okey. Jadi dah jumpa itu kan? Okey. Okey, sekarang ni kita tengok seorang lagi bernama David Cameron. Ya. Kita tengok orang barat dia menulis buku sampai jadi mahal. Ya. David Cameron dia kata apa? Okey. 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 David Cameron ini bukan apa tu Perdana Menteri British tu. Ya. David Cameron dia punya CEO of ada satu company nama images.com. Ya, images.com. Dia mengatakan bahawasanya dalam buku dia kata bukunya Raising Human and a Happy Pocket Full of Money. Raising Humans and a Happy Pocket Full of Money. Buku dia. Images.com. Tengok dalam internet ada. Dia kata dia ni CEO ni, dia kata apa? To have all is to give all. Ayat Quran. Ayat Quran ni. Kalau nak dapat semua, kena bagi semua. Konsep hari ni mungkin bagi semua habis. Habis. Tapi maknanya tidak. Kalau kita fikir secara mantik, maknanya sacrifice itu penting untuk kita hidup. When we sacrifice to someone else, maknanya actually Tuhan akan ganti balik sebanyak ini yang tadi. Tapi kita berani tak? Kenapa manusia tak boleh buat? Kerana manusia menggunakan matematik manusia, tidak menggunakan matematik Allah. Itu saja. Ya? Tak yakin lah. Tak yakin. Okey, dia. Okey, maksudnya ketika kita bersedekah, ini kata David Cameron. Tuan-tuan, saya tak tahulah boleh kita dengar di mana ni. Ketika kita bersedekah, kata David, dari Quran ya? Saya belum jumpa lagi surah dia, tapi saya sedang mencari. Ketika kita bersedekah, kita memberi idea. Kita sedekah apa idea? Kita belanja wang, sebenarnya kita memberi idea. Kita mengembangkan idea kita. Ya. Dan idea terus berkembang dan terus berkembang laju. Bila kita bagi idea kita setelah kita bagi sedekah tadi, dia akan berkembang terus laju. Agaknya macam teori tadilah. Ya, terus laju. Ya. Sebaliknya, jika kita simpan duit, kita simpan harta kekayaan kita, kita sebenarnya simpan untuk diri kita. Betul tak? Dan idea kita akan jadi beku dan tidak berkembang seperti yang kita harapkan. Itu dia jawapan dia. Bila kita belanja idea, maka kita sebenarnya telah bila kita membelanja wang kita, RM kita sebenarnya akan rasa happy. Happy tu dikatakan idea. Kita seronok bagi orang makan, seronok bagi orang pinjam pas, happy tak? Seronok kan? Kalau boleh bagi minyak lagi seronok. Ataupun tak apalah, semua sekali dengan insurans saya cover, lagi seronok. Sebenarnya yang seronok bukan kita yang naik. Yang seronok tu Tuhan punya bas seronok. Kalau Dr. Nawi katakan satu masa saya tengok kasut Dr. Nawi ni, apa tu, saya nak tolong kilat boleh tak? Dia pun, Allah ustaz guru saya, tapi nak kilat kasut saya. Tak apa, saya kilat. Kilat kasut saya. Tapi yang lebih seronok saya yang mengilatkan. Dia memang dah seronok. Itu maksud dia idea. Idea kita berkembang. Ya, idea kita berkembang. Sebab itu tuan-tuan, dalam hal infak, kita mesti yakin kepada Allah dan kita mesti zero mind kepada yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Very important to zero your mind except to Allah. Baru kita boleh buat. Zero mind ini artinya otak kita tidak yakin kepada siapa melainkan kepada Allah. Boleh tak? Sebab itu orang-orang barat dia bagi the 5 most successful principle
Ya, yang pertama dah bagi dah tu kan. Yang strong-strong tu kan. Dia kata yang pertama sekali, dia kata be strong. In whatever you do, you must believe that Allah Subhanahu wa taala together with us. Yakin bahawasanya Allah akan menukarkan perancangan yang kita tak mahu kepada yang kita mahu. Yakinlah. Ya. Yakinlah Allah akan bersama kita. Kita tak yakin, be strong. Dengan syarat kita ada kekuatan keyakinan. Orang putih kata be strong ni, believe in yourself. Because believe tu, strong belief that you may succeed, means believe like a trigger pistol tu. When you track it, the peluru will come immediately. Tarik saja, jatuh. Tapi ini lagi kuat. You cannot simply move a mountain by sense mountain move, but now mountain been moved everywhere. Why? Kuasa otak manusia. Itu penting. Dalam Quran ada sebut. So how to? Okay. The second dia kata be perfect. Be perfect. In whatever you do, you must perform it impossible perfect. Sampai kita puas hati. Bila kita puas hati, bukan orang puas, sebenarnya kita pun sangat puas. Kita balik ke rumah, seronok saja idea kita telah diterima dan kita melakukan dengan sangat baik dan sangat kemas. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Mana kita membina kita punya interpersonal dalaman yang baik. Calculation kita untuk be perfect. Yang ketiga, tuan-tuan, kita ambil habiskan be good. Be good. Dia kata be good ini, kita kena baik dengan semua orang. Respect people. Because ada. Because to respect people is to release your tension. Teori stres. Respect kita, respect orang, hilang kita punya stres. Nampak tak, jelas tak? Hari ni kita bukan orang sini lah, orang lain lah. Kuat sangat tengok orang macam-macam kan. Sebab itu bila kita melihat orang, kita kali pertama kita lihat bagaimana first impression. Kalau first impression tu dah lain macam, memang akan sampai bila-bila pun je macam tu. Jadi oleh sebab itu kita kena zero mind. Zero mind ni hanya kepada Allah. Okay. Dan yang keempat, dia kata be good, try hard. Tuan-tuan, apa juga tuan-tuan, try hard. Mana kita apa benda yang kita buat walaupun mudah, apatah lagi nak memahami nahwu dan sarah yang memang susah. Try hard. Kita kena buat secermat-cermat yang boleh. Mana kalau kita tak try hard, kita buat ala kadar saja, maka yang hard itu akan terus harder and harder. Jadi kita tak dapat nak kawal dia. Dia kawal kita. Yang kelima, tuan-tuan, prinsipal yang kelima, tuan-tuan mesti ingat. Ini yang kadang-kadang ni kita tak dapat. Yang kelima, dia ada dua perkataan saja, H dengan U. Okay. Yang ni satu huruf, yang ni yang ini yang ramai orang kena tipu. Yes. Hariap. Ya. Bila ada saja peluang nak pergi melawat Pulau Kapas, hariap. Jangan tak ambil peluang rugi. Sebab mesti ada something yang bagus di sana kan. Hariap. Kelas bahasa Arab, hariap. Bila hariap dah pakai, kita kena pakai ayat yang kelima tu, ihdinas siratal mustaqim. Yang kita sebut 17 kali sehari kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ni maknanya tunjukkanlah kami jalan yang committed. Jangan lagi terjemah jalan yang lurus. Jalan yang committed. Committed tu maknanya kita commit dengan kerja tu. Jalan yang orang-orang yang engkau telah pilih, bukan jalan orang yang salah. Committed. Once dah daftar bahasa Arab, jangan lari. Selepas 200 jam. Committed. Committed. Jangan lari. Sehingga 200 jam. Tadi bincang dengan Dr. Nawi, we can make it less. Sebab banyak permintaan untuk kelas ni kan. Orang lain pun boleh kongsi belajar kan. InsyaAllah.
Jadi tuan-tuan, ini dia 5 principle. Jadi kata itu tadi kita kena habiskan. Okey. Okey, lepas tu tuan-tuan puan, yang kedua, ini yang David Cameron. Okey, dah? Okey, saya ada banyak kata-kata yang ditulis oleh Kotler, yang sangat Islamik. Terutama sekali bagaimana kita nak menghadapi zaman ekonomi yang dikata apa, turbulence ni yang apa, turbulence yang jadi semua benda tu diambil daripada Al-Quran. Antaranya dia kata kita jangan jual saham zaman tu, kita simpan. Betul tak? Kenapa kita cepat nak jual? Dah tahu bila kita jual rugi. Itu ada 5-6 lagi. Dia kata bagaimana kita nak menghadapi ekonomi yang macam ni. IPO saham. Ya? Saham Felda. Jadi kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran kata berkaitan dengan saham ni, berkaitan dengan menyimpan wang untuk masa depan ni? Ada ayat Quran, tapi dia akan pergi kepada bab harta benda, bukan infak. Ini tajuk dia infak. Okey. Jadi besok tuan-tuan, besok seronok bila ada duit kan, dapat belanja kan. Duit akan enjoy bila kita belanja. Betul tak? Betul tak? When you spend your money, you enjoy. When you keep your money, you may not enjoy. People enjoy your money. Correct tak? Okay, ada duit banyak, let's enjoy together. Okay. Surah 62, surah 29 ayat 62. Al-Baqarah 2. Okey. Ankabut lah. Surah 29 ayat 62. Kalau kita baca surah Ankabut, orang bisnes cukup, sama ni saya tak tahulah strategi ni ya. Ayat 62. Surah 29 ayat 62. Okey. Al-Ankabut. Apa dia? Bagaimana bunyi ayat dia? Ayat 62. Ya. Al-Ankabut ayat 62. Tuan-tuan ya, Allahu. Tengok ni, Allah bagi depan ni. Ayat isim kita belajar minggu lepas kan. Okey, Allahu. Tidak ada apa yang di depannya, sebab itu kena kata Allahu. Allahu yabsutu rizqa. Dengan rizqa bagi atas. Kenapa isim bagi atas? Sebab ada 12 sebab. Ini sebab pertama, sebab dia jadi maf'ul bih. Ingat lagi tak? Okey. Yabsutu, ini fi'il mudhari'. Kenapa dia bagi depan? Sebab dia tak ada an dan tak ada lam. Betul tak? Kalau ada an, Allahu an yabsuta. Kalau ada lam, Allah lam yabsut. Jadi salah makna dia. Yabsut ini maknanya melempahkan rezeki kepada kita. Melempah selempah-lempahnya. Ada orang yang terlampau banyak duit, tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa kan. Boleh tak kita dapat macam tu? Kalau dapat macam tu, kelas pasal Arab pun tak datang lah. Itulah untungnya kan. Allah melempahkan rezeki liman yasha. Mana li? Li bagi man sesiapa. Itu kena ingat. Yasha bukan yasha yang dia kehendaki. Ini fi'il mudhari'. Yasha'u. Wa yaqdirulah. Wa yaqdirulah. Dia ini mana min ibadihi kan? Allah yatul rizqa liman yasha. Min ibadihi. Min ibadihi. Wa yaqdiru. Min ibadihi. Maaf. Min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Wa yaqdirulah.
dan dia boleh mengurangkan. Yaqdiru ni maknanya mengadarkan, menyempitkan. Jadi ini ayat ini. Yabsut daripada basata, meluaskan. Ya, macam kita hampa kapet di atas lantai yang berlubang-lubang. Habis lantai lubang semua tutup, nampak kapet je kan? Itu dia. Prinsip dia. Prinsip Allah mengkapetkan rezeki. Melempahkan rezeki. Jadi ini tajuk al-infaq. Okey? Lepas tu kita akan belajar apa dia syarat-syarat untuk orang yang nak mendapat lempahan rezeki pada Allah. Jadi kita akan baca ayat dia. Okey? Okey. Okey. Kita tengok syarat. Ya, syarat. Sila buka surah At-Taubah ayat 5. Ini di bawah tajuk syarat-syarat untuk mendapat limpahan rezeki dari Allah mengikut Al-Quran. Kita tak mahu syarat tanpa Al-Quran. Ya, surah 9 ayat 5, ayat 11 dan ayat 18. Jadi kita tengok apa dia syarat dia. Surah 5, salin dulu surah 9 ayat 5, 11 dan 18. At-Taubah. Ya, At-Taubah. Ya. Okey. Okey. Taubah. Ayat Taubah. Taubah. Okey. Ayat 5, 11, 18. Okey. Ya. Okey, ayat 5. Ayat 11, 18 salin dulu ya. Lepas tu surah 24 ayat 37. Surah 24 ayat 37. Tuan-tuan boleh baca ini untuk doa. Ini ayat doa sebenarnya. 24 ayat 37. Dan seterusnya surah An-Naml, surah Semut ayat 3. Surah An-Naml ni surah yang ke-27 ayat 3. Okey. Dan Surah 6 ni ayat berapa? 23. Ayat 23. Nombor Ya. Yeah. Surah 27 ayat 23. Ayat 3. Ayat 3. Ya, ayat 3. Ayat 3. Dan boleh tak buka satu ayat yang kita selalu baca tu, lan tanalul birra hatta tunfiqu. apa? Surah apa? Surah apa? Surah apa? Surah 3 tak? Baca. Ayat 92. Lan tanalu. Dan tanah Kan dia permulaan juzuk tu. Imran. Surah Al-Imran. Ayat tak ada. dan tanah lu ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Okey, Okey. Surah Al-Imran. Imran. Ada ayat? Ayat. Kita kena cari. Okey. Apa ayat tadi? Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Permulaan ayat. Permulaan ayat juzuk. Okey. Kita lihat ya ayat ni. Kita lihat ayat ni. Surah Al-Imran ya. Ayat betul tu? Imran. Ayat berapa tu? Betul. Oh bagus. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni ayat ni lan. Ingat, lan ni dia menjadikan fi'il mudhari' baris atas sampai bila-bila ya. Lan tanalu. Tanalu, tengok asal dia tanalu. Nah, bila ada lan dia buang ganti alif. Ni mansub. Mansub ini tanda dia buang nun ganti alif. Kalau dia ni mufrad lan tanala. Boleh? 92 ya. Ya ya. Ayat Al-Imran 92. ayat 92. Lan tanalul birra. Birra baris atas. Sebab dia jadi maf'ul bih. Ya. Kamu semua tidak mungkin memperolehi
seluruh kebaikan yang Tuhan sediakan, hatta sehingga tunfiku, kamu semua membelanjakan. Ya, tunfiku, asal dia tunfikuna. Tapi bila ada hatta ni adik-beradik lan. Ada 5 lagi. Hatta sehingga kamu semua berbelanja mimma tuhibbun, dari apa yang kamu sayang. Ya, daripada apa yang kamu ma dari apa? Tuhibbun, yang kamu semua cinta. Tuhibbuna, cinta. Daripada habba, sayang. Ya, tuhibbun. Tengok, nak mencapai seluruh kebaikan dari Allah, meliputi dunia dan akhirat, kita mestilah berbelanja. Perbelanjaan kita tak sebanyak apa yang kita capai. Ya, dalam teori Ankabut tadi. Ya, yang kita tengok ya. Okay, ini satu. Jadi kita dulu ni tidak sama sekali kamu semua memperolehi seluruh kebaikan sehinggalah ta ni kamu wow semua membelanja. Menginfakkan tu maknanya membelanja lah. Paku tu belanja. Belanja. Ni Dr. Nawi, tunfiku, root dia nafkah. Kata nama dia infak. Ya. Bila kita terjemah macam ni, lan tanalu, tidak akan kamu wow ni semua, baru sebut root dia capai. Root dia nala, betul tak? Nala. Root dia nala. Tidak mungkin kamu semua memperolehi, mencapai kebaikan sehingga kamu semua, baru baca nak root dia, menginfakkan daripada apa yang kamu semua sayang. Habba. Habba. Tuan-tuan, you don't have to worry. Only 400 plus saja ni dalam Quran. By Ramadan ni kita boleh dapat 100, 200 insya-Allah. Okey, termasuk yang ini. Ini isim. Ya, cara dia Allah dia menghampar, mengurniakan rezeki bagi siapa yang dia suka. Yasak kehendaki, sukalah. Dan dia mengurangkan bagi yang kedua tu maknanya kurang. Yang kedua tu menyempit. Baru. Qadar ni berkira. Dia berkira, nak bagi berkira kan? Kira. Allah qadar. Orang yang Tuhan bagi rezeki murah ni kan, uish, kadang-kadang ya, Tak kira. Tak kira lah. Tak kira lah kan? Tak kira, dapat Allah. Sekali kita fikirkan apalah, aku tak boleh bagi. Dia bagi kat dia pula kan? Aduh. Itulah dia. Syukur alhamdulillah kan? Boleh kita take 5? Kita pergi kepada tajuk kita minggu lepas tentang apa tu, jumlah. Ingat lagi tak? Kita lihat balik jumlah dalam apa tu, tarkibul jumal. Ingat tarkibul jumlah. Jumlah tu jamak. Tarkibu, susunan, al-jumlati dalam bahasa Arab. Okey, ada dia panggil ismiyah, betul tak? Ya. Ismiyah dan fi'liyah. Dan fi'liyah. Okey. Kita dah pergi ismiyah kan? Okey. Ya, okey. Ismiyah dah. Okey. 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 Ismiyah ni
dia ada dua komponen. Komponen pertama, nama dia mubtada. Dia mesti duduk pertama. Komponen kedua, nama dia khabar. Khabar ini berita. Seperti kita kata Muhammadun alimun. Muhammad itu seorang yang berilmu. Jadi Muhammadun kena bagi depan, alimun pun kena bagi depan. Sebab kedua-dua ni mubtada dan khabar mesti berbaris depan. Nah, berbaris depan tu kita kata marfu'. Boleh? Kita kata marfu'. Dan khabar pun marfu'. Marfu' tu jawatan dia, function dia. Jawatan orang yang nak duduk tempat mubtada ni mesti marfu'. Mesti marfu'. Marfu' tu tanda dia berbaris depan, mesti marfu'. Tanda dia kan? Tanda dia. Tak kira siapa dia. Tak kira. Ya. Dan khabar pun mesti marfu'. Macam tu mesti marfu'. Mubtada mesti marfu'. Yang paling penting sekali jawatan dia tu. Jawatan dia tu, siapa nak duduk depan mubtada, dia mesti memegang carry jawatan marfu'. Dan siapa nak duduk depan khabar, dia mesti marfu'. Ya, kalau kata ana aliyun, mesti aliyun. Ana tu tak boleh kata ana'u, sebab ana tu dia mabni. Dia mabni tetap juga dia bagi ana, tapi dia duduk tempat marfu'. Itu yang susah tu. Susah ke? Pening. Kita ambil tadi, kamu tidak akan capai kejayaan kalau tak menghapuskan pening. Wal asri, Nabi katakan inna ma'al usri yusra. Kita belajar bahasa Arab ni tak faham pun tak apa, tapi Tuhan bagi barakah sudah jalan dah. Barakah sudah jalan dah kan. Barakah travel. Keberkatan tu betul. Jadi tengok ni. Ayat isim dia mulai dengan isim. Dan isim pertama mesti nama dia mubtada, dan isim kedua nama dia khabar. Dan jawatan dia di tempat marfu'. Ini pun tempat marfu'. Jadi di sini Muhammadun ini isim yang berubah. Bila isim berubah kita kata Muhammad ismun marfu'. Boleh? Boleh tak? Muhammad isim marfu' kerana dia duduk dia mubtada. Boleh? Lil mubtada. Kerana dia mubtada. Boleh tak? Alimun ismun marfu' kerana dia khabar. Boleh tak? Boleh. Kan nanti ada yang tak boleh. Tengok belum apa dah saya ulang dah. Okey. Muhammad alim. Tengok ni. Ini ayat isim sebab dimulai dengan isim. Kita ambil contoh dalam Al-Quran. Wallahu alimun. Itu dia ayat. Mesti wallahu alimun. Allah ini berbaris depan kerana dia mubtada. Tanda dia baris depan dhammah. Boleh? Alimun khabar kepada Allah. Dan setiap yang khabar jawatan dia marfu'. Dan tanda marfu' dia adalah tanwin dhammah. Boleh? Ya. Dua isim. Ya. Tak semestinya dia punya baris tu dhammah sign. Tak, kalau dua isim kena tak boleh. Dia kena kalau dua isim, kalau isim tu dua kena alif nun lah. Nampak tadi? Betul? Kita tak faham? Maknanya isim, dua isim dan pemubtada dengan khabar. Jadi kalau dia isim tu memang ada dhammah kan. Jadi dhammah tu tak ada dhammah time yang pertama lah. Yang kedua tu mesti ada dhammah time. Mesti ada. Betul. Yang kedua mesti ada dhammah time.
Tapi ada yang tak ada dhammatin. Tak ada. Kalau mufrad dhammatin. Kalau tidak pun dhamma saja. Mesti ada ya? Okey, boleh? Okey. Okey, boleh ni? Tengok ni. Tengok ni, saya nak cerita yang susah ni. Nak cerita yang susah ni. Okey. Muhammadun alimun. Muhammad mubtada. Mubtada, okey. Alimun. Dan setiap mubtada memegang jawatan marfu'. Ya, betul. Dan tanda dia marfu' mesti dhammah. Ada lagi tanda lain lagi. Ada alif nun, ada waw nun. Tapi ini pasal di mufrad, tanda dia dhammah. Boleh, boleh? Ini susah ni. Alimun. Alimun, Muhammad itu alim. Sebab Muhammad seorang, alim pun seorang. Boleh? Jadi alim khabar. Cuba sebut. Khabar. Setiap yang khabar marfu', dan tanda marfu' dia ya. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Ni nak sebut yang susah. Yang memang tempat lain 3-4 kali tak faham. Kalau tempat ni faham, tempat ni faham, baguslah. Bagus. Okey. Ni. Sekarang ni tengok ni. Saya kata ni. Sampai hilang dah awak habis. Awak habis. Okey, tuan-tuan tengok ni ya. Ni yang susah ni. Huwa. Dia. Huwa. Alimun. Okey. Dia laki-laki alim. Tapi di sini Muhammadun. Betul. Di sini huwa. Sebab huwa ni dhamir yang mabni. Dia tetap. Balik dia tak boleh kata huwi hu, tak boleh. Huwa. Jadi huwa ni dia mubtada. Mubtada. Okey, mubtada. Tapi dia mabni. Dia mabni di atas baris atas. Duduk tempat marfu'. Itu yang susah tu. Tapi dia bukan marfu'. Bukan, dia marfu' lah. Bukan pertanda dhamma. Dia bukan berdompa dhamma. Tapi dia bukan tapi dia duduk tempat marfu'. Dan dia mubtada. Ada masalah ke? Itulah saya kata di sini hebat. Okey, nak dengar saya baca ini dan ini dalam bahasa Arab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun, kena baca Muhammadun alimun. Muhammadun ismun. Marfu'un. Bid-dhamma. Li'annahu mubtada. Okey. Kalau boleh baca itu lepas 2 tahun. Kalau boleh baca seluruh Quran macam ni, hebat. Ni huwa, ni huwa dhamir munfasil lil ghaib mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Itu dia susah. Raf'in bagi depan lah. Sebenarnya bukan tak ingat, tak tahu, maknanya term tu pening kepala. Dia tekan itu Pak. Sebenarnya Ustaz, kita belajar istilah. Betul. Semua orang kata belajar istilah kan. Semua kelas kata belajar istilah. Betul. Saya mengakulah kesilapan saya. Saya ngajar istilah. Ya, ya, Tapi kalau istilah tak tengok pun tak faham. Tak boleh. Dia dulu I tengok. Okey, macam ni lah ya. Tengok lagi sekali ya. Tengok lagi sekali. Yang ini bacaan direct. Ya, yang ini bacaan yang mabni, yang tetap. Kalau kita baca Muhammadun
Muhammad itu isim yang berbaris depan. Dan tanda baris depannya ialah dhamma. Kerana apa dia baris depan? Kerana dia mubtada. Okey, boleh? Itu jelas. Ya? Kena kait dengan marfu' tu. Itu Bukan, dia kait dengan marfu' tu. okey. Ni marfu' ni jawatan dia. Jawatan dia. Sebenarnya dia tu istilah je. Tengok dululah, jangan tanya dia. Tok guru pun tak tahu itu. Lupa bukan. Aduh. Tak baca Muhammad isim baris depan. Itu yang ni, yang ramai ustaz tu lepas habis salam cabut lagi cepat-cepat. Ya, okay. Tak apa. Okay. Ini ya. Cakap Arab pun tak apa Ustaz. Okay. Muhammadun, isim berbaris depan. Muhammadun ismun marfu'. Okey. Okey. Baris depan. Marfu'. Okey. Marfu' dengan tanda baris depan, iaitu dhammah. Itu dhammah tak keliru, okey? Dah keliru. Kerana dia jadi mubtada. Okey. Okey. Huwa, beri nyata dia. Huwa dhamir ghaib munfasil. Dhamir untuk ghaib yang berpisah. Mabni itu dibina di atas baris atas secara tetap. Fi duduk di tempat marfu' kerana jadi mubtada. Tak boleh kata marfu' lah. Kita kena kata duduk tempat marfu'. Kalau nak kata marfu', dia bukan marfu', dia mansub. Tapi kita kena kata duduk tempat marfu', tetapi dia tidak boleh baris marfu' sebab dia tetap. Kalau marfu' mesti ada dhamma. Ya. Tidak. Sebabkan dia mabni. Sebab dia mabni. Itu mabni bagi atas, ada mabni bagi, ada juga mabni bagi depan. Ada? Ada? Anta, anti. Hiya bagi atas. Jadi kalau tuan-tuan majoriti boleh faham, I'm very very happy tonight. Berarti baru ke? Boleh? Okey. Ada dia nak volunteer baca. Siapa duduk depan Ustaz? Okey. Dia munfasil. Ya. Munfasil. Mabni dibina atas Atas. tetap duduk di tempat marfu' kerana jadi mubtada. Ya, mubtada. Okey. Tuan-tuan, ini baru satu. Ada 16 lagi. 6,666. 16 jenis. Ada 15 lagi. 15 lagi. Jadi kita baru baca satu pun kita dah bagus macam-macam dah. Tapi dah boleh baca satu, baguslah tu. Itu pun bukan ayat Quran. Itu bukan ayat Quran. Kalau ayat Quran senang je. Okey, kalau ayat Quran, ya. Wa ayat Quran. Wa huwa al-alimul hakim. Al-alimul, ini ayat Quran. Hakimu. Wow ni dia panggil bukan ja. Wow ataf. Okey, ataf. Ataf ni dia ikut daripada ayat sebelum tu. Okay, penyambung. Okey, cuba ikut saya. Wa huwa dhamir munfasil mabni alal fathi. Kalau fathah boleh juga. Mabni alal fathi. Fi mahalli marfu' mubtada. Fi mahalli tu duduk tempat. Mahalli tu tempat.
Fi duduk. Fi mahali, dia berada di tempat mubtada. Sebab tu dia marfu'. Tapi baris dia tak boleh bagi depan sebab dia very simple to understand kan. Saya senang je faham. Kau. Saya nak beri semangat ni tuan-tuan. This is the right track untuk kita lah. Tuan-tuan berjaga malam ni untuk nak faham yang ni alhamdulillah. Tapi cukup kagum saya kalau tuan-tuan boleh baca dengan bagus ni. Sebab majoriti orang belajar tak boleh baca. Betul. Ya Allah, saya bukan kata apa. Bukan kata apa. Tanyalah orang belajar tu. Tak boleh baca lah. Tak boleh, kalau tak belajar tak boleh baca. Betul tak? Betul. Nak baca. Kalau macam ni banyak orang wa huwal alimul hakim, itu ramai. Itu pun makhraj berterabur kan. Kalau kata wa ataf mabniun alal fathi, itu tak ada. Huwa dhamir munfasil lil ghaib mabni alal fathi fi mahalli rafi'in mubtada. Tu bacaan dia. Tuan-tuan nak hafal tu cukuplah dulu. Okey? Okey. Ini al-alim ismun marfu'un bid-dhammah li'annahu khabar. Tak ada fi mahalli. Sebab li'annahu khabar. Tak ada fi mahalli. Fi mahalli ni yang tetap. Yang tetap. Okey? Boleh tak? Yang ni tak tetap lah. Yang ni tak tetap lah. Ini boleh jadi. Ini tak tetap, dia boleh di ma, boleh di mu. Boleh di mi. Yang ni tak akan boleh jadi wahwu, tak boleh. Tak boleh huwi pun tak boleh. Dia kena wahwa. At all the time wahwa. Allah. Ada 15 lagi. Jadi malam ni satu bodoh seing lah. Jadi sekarang ni jumlah ismiyah dia ada dua komponen. Satu komponen mubtada dan dua khabar. Okey, nampak ini susah ni. Kemudian jumlah fi'liyah. Okey. Jumlah fi'liyah. Dia has dia punya pola. Why this is called component? Ini dia panggil pola. Pola tu apa dia pola ni? Pattern. Sometimes khabar dia taken from fi'liyah. Sometimes taken dia has many type of pola pattern. Sebab itu dia berpecah kepada 16 semua. Tapi hari ni asasnya kita dah belajar baca. Bila kita dah boleh baca yang pertama ni, maka 15 lagi tu dalam tangan. Yakin dalam tangan. Zero mind. Yakin bahawasanya Allah akan membolehkan kita baca. Jadi kita kena berfikir secara positif sangat-sangat bahawasanya inilah masanya kita membaca nahwu dan sarah. Membaca ni nama dia i'rab. Nama dia i'rab. Nama dia i'rab. Yang tadi tilawah. Ini nama dia i'rab. I'rab ni mana memecahkan. Okey, betul tak khabar? Okey. Jumlah fi'liyah yang pertama ini nak buat ni. Jumlah fi'liyah yang pertama tuan-tuan puan, dia mesti fi'il. Dan campur dengan fa'il. Fa'il dengan fa'il. Ini perbuatan dan ini pelaku. Betul. Okay. Umpamanya kita kata akala makan, campur dengan Ali
Yun. Okey. Sekarang ni kita tak susah dah sebab kita dah tuan-tuan dah faham track dia. So kita akan baca lagi sekali track ni. Sebab kita nak ikut sistem dia. Kalau kita tak ikut sistem, kita tak tahu yang mana satu. Sebab dia terlalu banyak. Sistem dia tu penting. Kita follow the system. The first polar of the jumlah fi'liyah, this is the one, the first polar. Then we have another second polar, third polar, fifth polar. Hari ni orang dia tak dapat nak bezakan yang mana. Sebab dia tak divide apa tu jumlah fi'liyah ni into parts. So kita kena divide. Okay, dalam ayat Quran banyak ayat yang ada fi'il, ada fa'il saja. Banyak ayat dia ada fi'il, ada fa'il. Okay, ini pola pertama, fa'il dan fa'il. Fa'il dan fa'il. Ya. Ya. Ini fa'il. Tuan-tuan, ini akala fi'il madi, aliyun ismun fa'il. Pada maksud saya baris tu apa alif ain dan. Atas ni fa'ilun. Fa'ilun fa'il. Okey. Tuan-tuan, Allah sabarlah. Sungguh. Bulan puasa ni kita kena buat lebih sikit lah. Sebab kita tak boleh pisah-pisah ni. Tak boleh pisah. Kalau kita pisah ni dia lupa pola ni kan. Okey. Sekarang ni kita nak baca pola satu. Ini dah pandai baca dah. Okey, kita baca. Akala. Sebut nama dia, fi'il madi. Mabni. Alal fathi. Fathah tu bagi atas. Alal fathi. Jawatan dia mansub. Jawatannya mansub tapi barisnya fathah. Ini jawatannya marfu', barisnya dhammah. Jangan keliru tu. Kalau tu tak keliru benda yang sangat kecil, tak payah risau. Jangan keliru benda besar kan. Keliru benda yang kecil, pedulikan dia. Okey. Ini. Okey, kita belajar dah dulu. Isim berbaris depan ada 8 sebab. Jangan saja baris depan. Ini ada 8 sebab. Sebab pertama, dia jadi fa'il. Ini fa'il. Sesiapa yang jadi fa'il mesti baris dia baris depan. Mana jadi fa'il, orang tu tukar makan, dia yang pukul orang, dia yang menangis, dia yang berjalan, dia yang jogging, dia tu kena baris depan. Kalau ada mangsa di sini, mangsa tu kena baris atas. Yang kita belajar 2 minggu lepas. Jadi ni dia. Akala fi'il madi mabni alal fathi. Okay. Aliyun ismun marfu'un bid-dhammah li'annahu fa'il. Fa'il kerana dia. Di sini kita di sini kita baca ni. Ali isim berbaris depan kerana dia duduk kerana dia jadi fa'il. Kerana dia fa'il. Tak payah kata jadilah, kerana dia fa'il. Muhammad isim baris depan kerana dia mubtada. Huwa dhamir mabni baris atas, duduk tepat marfu'. Dah tentu anda yang mula-mula. Kita pakai Melayu lah sana. Nak beri Melayu, nak Arab, beri Arab tak dapat juga. Dua-dua tu. Cakap putih lah senang. Okey, secara konseptualnya begini. Isim ada baris depan, ada baris atas, ada baris bawah. Okey, secara konsepnya baris depan. Okey. Tetapi mesti ingat, yang berbaris depan tu ada yang mabni, ada yang tak mabni. Yang mabni kita tak boleh kata dia baris depan, dia duduk di tempat baris depan. Macam ini. Huwa dhamir mabni di atas baris atas dan dia duduk tempat marfu'.
Tapi jangan kata dia marfu'. Dia duduk tempat marfu', tapi dia mabni di atas baris atas. Dia mubtada, sebab dia mubtada. Ini memang bantu guru ni. Okey. Boleh tulis tak, Ustaz? Ya. Nak tulis? Boleh. Nak tulis Arab ke Melayu? Melayu. Duduk boleh. Okey. Tak apa. Ustaz cakap, kita pun tulis lah. Boleh. Dan Datin Badu kata cakap. Jadi bila kita nak membaca ni, nak menulis, kita kena buat macam ni. Kita kena buat macam ni. Kena kita tulis ayat dulu. Muhammadun alimun. Garis begitu. Lepas tu buat macam ni. Gitu. Buat macam tu. Boleh Buat macam tu. Buat macam tu. Buat macam tu. Jadi kita pun tulis sini. Muhammadun. Ismun. Marfu'un. Isim berdepan. Bid-dhammah. Dengan dhammah. Bid-dhammah. Mati. Dengan ni dhammah ni. Ya. Wa huwa mubtada. Ini ejaan dia, Datuk. Wa mubtada. Ismun marfu'. Muhammad ini isim berbaris depan. Baris depan. Baris depan dia dengan tanda dhammah. Kenapa dia dhammah? Kerana dia mubtada. Jadi lengkap dah. Okey, lengkap dah. Itu. Okey. Yang lain pun sama je. Okey. Alimun macam ni. Alimun macam ni. Alimun isim. Ismun, sebab dia isim kan. Marfu'un juga. Marfu' tu berbaris depan. Bid-dhammah juga. Dhammah juga. Wa huwa khabar. Wa huwa khabar. Ni bid-dhammah. Bid-dhammati. Marfu'un bid-dhammati. Ismun. Yang penting tu tuan faham konsep khabar. Okey. Sekarang ni cuba tengok ni. Muhammadun very straightforward. Ismun, jangan kata fa'il. Dan marfu', jelas marfu', betul tak? Jelas tak marfu'? Jelas marfu'. Yang penting kita tahu marfu'. Marfu', jangan kata mansub, ini marfu'. Tanda dia bid-dhammah. Jelas tak? Betul. Jelas betul. Wa huwa. Sebab apa dia? Ini menyatakan sebab kenapa dia dhammah. Wa huwa mubtada. Kerana dia jadi mubtada. Nampak tak tu? Kalau tuan-tuan boleh baca ni, saya sangat gembira. Cuma ni lah. Wahwa hu tu refer pada wahwa hu tu refer pada isim. Bukan Muhammad. Bukan. Wahwa, bukan. Wahwa. Kalau nak refer dia boleh juga. Tapi refer pada isim lah, dia kena refer kepada yang dekat sekali. Bila kita refer kepada yang dekat. Wahwa tu, wa ismun tu mubtada. Refer pada yang dekat. Dia peraturan Arab, dia kena refer kepada yang terdekat. Cerita. Jadi alimun isim marfu' bid-dhammah wa huwa khabar. Kalau kata wa huwa mubtada salah. Wa huwa khabar. Sebab rukun mubtada khabar mesti dua-dua marfu'. Boleh dapat Datuk dah anggut tu. Saya pun seronok. Ya, sila Tuan Haji. Sebut marfu' tu dhammah kan? Marfu' tu jawatan dia. Jawatan dia. Maknanya siapa yang duduk di sini, dia mesti memegang jawatan marfu'. Jadi setiap jawatan marfu' ada tanda dia dhammah, ada tanda alif nun, ada tanda waw nun. Tapi ini tanda dia marfu' dengan dhammah sebab dia mufrad. Ada 3 jenis tanda pula. Datuk Mansur ada 3 jenis tanda pula. Jadi yang 2 jenis tanda tu minggu depan lah. Ya? Datuk. Saya tanya tadi. Alif tolong tanya. Ada.
Okey, sekarang ni kita nak baca duduk yang kita nak baca duduk tempat fi mahali. Ya, kita nak baca isim mabni. Boleh tak? Ya Allah, ya Tuhanku, saya ambil hampir 2-3 tahun ni nak baca ni. Tuan-tuan satu masa saja boleh faham dah. Kelas satu lagi tu tak faham-faham. Betul. Tak faham-faham. Tak ada makan lah. Di sini boleh faham cepat. Ada makan. I am very proud. Betul tu. Betul. Saya kata dah, siapa yang susah faham tu bawa pisang. Bawa pisang, kita jampi, makan sebiji seorang kan. Bila pisang tu licin, masuk licin ada. Sampai sekarang pun tak bawa pisang. Dia kalau Tok Guru cakap, kena ikut. Walaupun gura-gura kan. Depan nak bawa pisang. Bawa pisang. Kalau malu bawa, letak awal-awal kat depan tu. Buat ikan masin. Dia kena tanya ustaz suka apa. Kalau suka ikan terbuk masing, buat terbuk masing. Satu pisang tu tak suka dah tu. Pisang. Saya ingatkan main-main saja. Dia orang kata buat pisang, memang betul. Pisang apa pula dia tanya? Bila bawa pisang tu, minggu depan tu laju je dia datang. Sebab sedekah kan. Padahal pisang dekat rumah berlambak. Kat luar rumah tu berlambak pisang dia. Ada murid saya seorang, dia tanam pisang, dia tanam cempedak, tak boleh makan dia beruk. Beruk dia bukan makan cempedak, dia makan, dia khianat, dia jatuhkan. Ada dia jatuhkan. Saya kata apa yang beruk makan tu memang pahala dapat, di akhirat besok dapat. Jadi ustaz, dia ambil muda-muda tu ustaz. Itulah dia suka muda. Dia khianat ustaz. Itulah dia makan, dia khianat. Dia dapat pahala tu. Habis yang kita kat mana? Yang kita punya mana? Yang kita punya di kedai lah, tepi jalan tu beli. Yang kita punya. Jadi kita tanam untuk beruk. Jadi dia tahu saya suka cempedak. Dia kata saya suka kat ustaz. Saya ingat ustaz suka makan cempedak. Saya balut cempedak ustaz. Saya balut cempedak, tulis Ustaz Amrul Landuk dengan karung gula kan. Dengan karung gula. Dia tak pergi makan cempedak ustaz tu. Dia bawa kat saya bosor tu. Cempedak 2-3 hari tak pergi makan. Bosor tu dia dekat 5 kilo 6 kilo. Jadi yang lain tu semua ustaz dia makan. Yang ustaz punya dia tak makan. Jadi lain kali tulis semua nama ustaz. Bagi biji je. Bagi biji je. Beruk banyak dia. Betul, bukan cakap kan. Tuan-tuan, beruk tu pun dia makan benda kita atas arahan Allah. Bukan dia makan suka-suka hati kan. Allah kata mau makan yang ni, dia kedekut sangat makan. Masa saya baru buat kelas bahasa Arab dulu di satu tempat, saya lancar projek bertanam tanah kerajaan ni kan. Tanam cempedak, tanam apa, banyak cara cempedak. Lepas tu saya pergi England. Balik England, cempedak tu dah batang besar-besar ni lah. Tengok 3-4 hari saya balik, saya lalu tepi tu. Datanglah seorang dengan kereta Galan Sigma. Tengah angkut cempedak, penuh masuk. Saya berhenti, ya ustaz balik bila? Minggu lepas balik dah. Ya Allah, tak jumpa ustaz. Ni jumpa dah ni. Kata, berapa sekilo ni jual ni? Saya tanya kepada, itu rancangan saya. Anak cempedak pun saya bawa daripada pertanian tu. Minta free kan. Saya bagi dia berbelah batang tu. Saya balik berapa tahun tu, cempedak dah berbuah. Banyak. Ya Allah, bagus ni ada. Saya tolak kat kedai ustaz RM2 sekilo. Kalau ustaz ambil lah RM1.8. Nampak dah tu? 20 sen. Nampak dah tu? Kalau ustaz ambil dah RM1.8 kan. Saya kata saya tak makan cempedak angin. Saya pula bila free angin, bila tak free saya boleh makan. Lepas tu apa jadi? Dia ustaz tak nak cempedak, tak nak. Dia pun buka kereta dia belakang tu, dia buat keluar beberapa biji cempedak yang tupai makan.
Dia kata, Ustaz, ini boleh makan Ustaz? Ustaz potong-potong ni. Ustaz potong ni kan boleh makan Ustaz? Ustaz nak bagi, Ustaz mengajar bahasa Arab bertahun nak bagi yang bekas tupai makan. Saya kata, ambil lah, syukur lah kan. Sebab saya bersama dengan tupai. Orang beri mesti ambil. Makan goreng sama je, sedap kan. Saya pergi ke kebun sayur Cina, kebun sayur dekat Esplanade tu, dekat Bukit Jalil tu. Duduk rumah 1,5 juta rumah anak dia. Aku boring sini, sebab anak aku pukul 6 sudah keluar, pukul 7 balik aku sudah tidur. So aku tanam sayur ni. Sekali tu saya pergi, dia ambil ulat duduk di sayur tu. Kalau kita habis lah kan. Dia tak, dia hantar dekat tepi longkang tu. Dia nak hidup juga. Saya sedihnya, saya dah aku berapa kali dah duduk lenyek udang. Maknanya halusnya orang. Saya tengok dia punya Esplanade tu panjang, garden tu dia buat semua cantik subuh-subuh, daun pandan semua, keladi semua, suasana. Jadi saya pun belajar lah, tak bunuh, sebab dia pun nak hidup juga. Ni tuan-tuan ni, tengok ni, Ana. Sebab bila buat ni, sebab sekarang kejap lagi, Ana nak habis. Habis juga. Dia nak suruh balik tu. Ni Ana, limun, betul tak? Ini Muhammad, ini Ana. Okey, Ana. So kita buat macam ni. Ini mubtada, betul tak? Ini khabar, betul tak? Jadi Ana Domir mutakallim tak? Ingat lagi tak? Ya. Domirun mutakallimun. Ingat mabni ya. Jangan kata marfu'. Mabni apa? Mabni ala sukun. Sebab dia berbaris mati. Mabni ala sukun ni. Mati ni mati. Ya. Fi mahali rafi'in mubtada. Kalau tak nak kata keliru sangat, apa makna rafi'in dengan marfu'? Fi mahali marfu'. Duduk di tempat marfu' mubtada, kerana dia jadi mubtada. Alim sama seperti ni. Kalau tuan-tuan boleh terima ni, yang lain-lain tu semua ngikut je. Macam kacang je. Dating kata macam kacang. Positif kan? Saya kata tuan-tuan, inilah the most difficult part. Kalau tuan-tuan boleh baca ni, yang lain, yang mabni tu tak risau. Mabni tu kita kata mabni je. Sebut nama dia, sebut mabni dia. Mabni ala sukun ke, ala kasri ke, ala dhamir ke, tak kisah. Yang susahnya yang berubah tu. Sama ada isim berubah. Isim ini ada 8 sebab. Ya, yang baris atas ni ada 12 sebab. Yang baris bawah ada 3 sebab. Okey. Kalau isim tu isim mabni, bacaan dia mesti fi mahali. Kalau isim tu isim berubah, bacaan dia ikut jawatan dia. Mubtada marfu', khabar marfu'. Yang ini mabni fi mahali raf'in, fi mahali marfu'. Jangan ke mana-mana. Ya? Ini dhamir mutakallim. Ni satu mata je. Ni mutakallim ya. Dhamir mutakallim ni tuan-tuan, orang yang bercakap. Tuan-tuan sabar dah ya. Nak dapat dah ni. Dapat dah. Memang susah. Tak susah, keliru ya. Sebelah lebih dah. Apa sah? Ana dhamir mutakallim.
Ala sukun. Ala sukun mabni maknanya berbaris mati. Duduk tempat marfu'. Duduk tempat marfu' kerana dia jadi mubtada. Boleh kan? Mahali ke mahala? Mahali. Oh, tak berbaris. Allah. Fi mahal li. Li tu bawah fi mahali. Mubtada. Tak ada. Lepas ni tak susah dah. Lepas ni tak susah dah. Ana domain mubtada. Mabni ala sukun Ala sukun fi mahali fi mahali rafi' mubtada. Alim tu sama. Ya? Alim sama. Alimun sama. Sama. Bila kita habis baca ayat isim, ada 15 jenis lagi. Kita akan baca ayat fi'il. Ayat fi'il lebih kurang berapa jenis jugalah. Lebih kurang lah 8 ke 9. Bila tuan-tuan boleh baca tu, tuan-tuan dengan sendirinya boleh tahu kenapa isim bagi depan dengan sendiri automatically, dan apa tanda dia. Dan isim yang datang dari mabni, apa tanda dia, bagaimana baca dia, maka selesai. Ada, tapi dia tak tahulah. Dia baca, dia baca, dia faham, tapi dia tak tahu nahu. Boleh? Tak apa, tapi pahala baca je lah, tapi tak ada pahala nahu. Majoriti orang tak tahu kenapa isim bagi depan. Ya? Majoriti orang tak tahu kenapa isim bagi atas. Faham makna, tapi tak faham dia punya fungsi dia. Jadi yang ini lebih tepat. Okey. Di sini tuan-tuan, Muhammad itu alim. Muhammad itu alim. Boleh faham? Muhammad itu seorang yang alim. Boleh faham? In term of sarah, tak tahu apa. Cuba baca, Muhammad itu alim. Cuba baca ikut sarah, apa lagi Muhammad itu alim. Baca ikut sarah. Aku tak belajar tu. Baca ikut sarah. Muhammad ni isim. Isim. Dari Hamidah. Dari Hamidah. Betul tak Hamidah? Daripada Hamidah. Hamidah. Okey. Atas wazan fa'ila. dia dah tambah. Yahmadu. Itu aku tak belajar yang tu. Advance. Itu cerita. Penat kan? Jadi tuan-tuan, memang nampak susah, tapi bila tuan-tuan dah menguasai, everything jadi easy. Jadi easy. Bola kapan itu selesai? Alim bukan. Ya? Alim yang ana alim. Ada wah khabar tu. Khabar? Wah khabar. Sama ni? Sama itu. Khabar. Percayalah kepada saya, bila tuan-tuan boleh menguasai ini, Allah cukup nikmat. Inilah nikmat yang tak dapat dikira. Baca Quran saja Zuk buat macam ni. Ya, macam wa huwal latiful khabir. Wa huwa mubtada, al-latif khabar. Kan? Allahu la ilaha illa. Allah itu mubtada, la ilaha illa tu jumlah ismiyah jenis 6. Jenis 6. Belajar lagi. Itulah, dia ada 15 jenis semua. Jadi kena tahu. Okey. Kita bila sekarang ni subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa untuk hari jadi Dr. Nabi ni. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalal ikram. Allahumma yassirhu wa yassir ma ma'hu. Allahumma ihfazhu wa ihfazhu. Allahumma tawir umruhu bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, berkatilah beliau dan keluarganya, isteri dan anak-anaknya ya Allah. Panjangkanlah umur beliau dan anaknya ya Allah, serta keluarganya ya Allah. Rahmatilah seluruh kehidupannya sehingga akhir hayatnya ya Allah. Panjangkanlah, permudahkanlah amalannya ya Allah, ilmunya, isterinya dan anaknya Allah dengan rahmat dan berkatnya ya Allah ya Tuhanku.
kurniakanlah rezeki yang halal, yang murah kepada beliau dan keluarga beliau, seperti mana kau kurniakan di kalangan umat engkau, di kalangan baik rahmatika arhamin. Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami berserah, wa alaika nakau kami beramal ibadat, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu dan berkat-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. wala aqwa ala naril jahim. Allah faham li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah faham li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar.